Sorry ass DJ. Baiklah pelajar-pelajar, jadi mari kita mulakan sesi pengajaran kita pada hari ini. Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Okey, so yang pertama ni kita nak lihat apakah komponen yang terdapat dalam minyak kelapa sawit. Okey, mari pelajar lihat gambar rajah ini ya. Okey, komponen dalam minyak sawit ni. Okey, minyak sawit terdiri daripada dua bahagian. Okey, tengok dekat sini, dua bahagian. Okey, iaitu gliserol dan pelbagai jenis asid lemak. Okey, kita tengok rajah 5.24 lah dekat sini. So, minyak sawit terbagi pada dua, ada gliserol dan ada asid lemak. Okey, minyak sawit terdiri daripada asid lemak tepu seperti asid palmitik dan asid stearik. Okey, serta asid lemak tak tepu. Apa contoh asid lemak tak tepu? Asid olik dan asid linolik. Okey. Okey, baiklah pelajar. Sekarang kita nak lihat perbandingan antara minyak kelapa sawit dengan minyak-minyak yang lain. So, pelajar boleh tengok jadual ini di dalam buku teks anda, muka surat 164. Okey, antara minyak-minyak yang disenaraikan adalah minyak kelapa, minyak jagung, minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak isi rong sawit, minyak kacang, minyak bijan, dan juga minyak kacang soya. Okay, jadi pelajar boleh tengoklah yang ni minyak kelapa, minyak zaitun, minyak sawit, okay, minyak jagung, okay, minyak kacang. Okay. Jadi, apa yang istimewa ni minyak sawit ni yang saya nak pelajar tengok kat sini? Cuba buat perbandingan di antara asid lemak tepu dengan asid lemak tak tepu je. Kalau pelajar-pelajar perasan, jumlah asid lemak tepu dengan tak tepu pada minyak sawit ni, dia agak seimbang. Nampak ni, minyak sawit ni, cuba tengok ini tepu lah. Daripada sini sampai sini tepu asid lemak tepu. Ni. Okey, masuk yang sini, asid lemak tak tepu. Jadi kalau tengok kat sini, okey, jumlah yang tepu ni sampai sini. Kan? Asid lemak tepu. Jadi jumlah dia ni dia hampir seimbang lah dengan asid lemak yang tak tepu ni. Jadi sebab itu yang istimewanya minyak sawit ni. Dia punya jumlah peratusan asid lemak tepu dengan tak tepu dia hampir seimbang. Okey? Nanti pelajar-pelajar boleh tengoklah minyak-minyak yang lain ni dia punya jumlah peratus asid-asid yang terdapat di dalamnya. Okey pelajar Okey. Okey,
Pelajar-pelajar, baiklah sekarang kita nak lihat pula apakah sifat kimia bagi minyak kelapa sawit. Okey, yang pertama. Yang pertama, pengoksidaan. Apa penerangannya? Okey, kita lihat ya. Pengoksidaan minyak sawit berlaku apabila molekul minyak sawit bergabung dengan oksigen dalam udara, okey, ataupun daripada bahan tindak balas. Pengoksidaan minyak sawit ni menghasilkan radikal bebas dan sebatian yang berbahaya kepada kesihatan kita ya. Okey. Seterusnya apakah sifatnya yang kedua? Okey, hidrolisis. Okey, hidrolisis berlaku dalam minyak sawit apabila molekul minyak sawit ni bertindak balas dengan air. Okey. Dalam proses hidrolisis ni, tindak balas antara minyak sawit dengan air menghasilkan gliserol dan asid lemak. Okey, pelajar, itu yang sifat kimia yang kedua lah. Okey, kita lihat pula apa sifat kimia yang seterusnya. Okey, pengesteran. Okey, apa penerangannya? Okey, pengesteran berlaku apabila molekul asid lemak dalam kelapa sawit bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester. Okey, atau kita panggil methyl ester, iaitu biodiesel minyak sawit. So ini 3 sifat kimia yang ada pada minyak sawit. Okey. Okey pelajar, bertemu kita dalam slot uji minda. Okey, jadi dalam slot ni cikgu ada nak beri beberapa soalan lah kepada pelajar-pelajar untuk menguji sedikit kefahaman anda selepas mendengar penerangan daripada saya tadi. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan 1 apa dia? Okey, minyak kelapa sawit terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu, okey, kita tengok pilihan jawapan ya. Okey, pilihan jawapan asid lemak, karbohidrat, protein, gliserol, garam mineral. Okey, jadi ada 5 pilihan jawapan. Pelajar-pelajar boleh pilih jawapan. Jika jawapan ada lebih dari 1, boleh tik lebih dari 1 lah. Okey, sekarang ni kita tengok satu persatu. Okey, asid lemak. Macam mana? Pelajar rasa asid lemak ni betul ke salah? Recall balik yang saya ajar sebelum ni. First tadi, komponen dalam minyak sawit kan? Ada 2 kan? Terbagi pada 2 iaitu apa? Terbagi pada 2 kan? Iaitu asid lemak, betul tak? Betul, asid lemak betul. Okey, kita tengok yang kedua, karbohidrat. Adakah karbohidrat? Karbohidrat bukan. Okey. Protein pun bukan. Okey, protein bukan. Gliserol, ada tak gliserol? Ada, gliserol betul Ada 2 saja. Jadi garam mineral ni pun salah. Jadi ingat, minyak kelapa sawit terbagi kepada 2 bahagian iaitu gliserol, okey, asid lemak dan gliserol jadi asid lemak ni pun ada beberapa jenis juga. Tak apa, kita tengok soalan yang seterusnya ya. Okey, soalan yang kedua. Okey, minyak kelapa sawit terdiri daripada asid lemak tepu. Apa nama asid lemak dia, ada berapa? Ingat tak lagi asid lemak tepu dia ada berapa? 1 ke, 2 ke, 3 ke? Okey, kita tengok pilihan jawapan. Okey, pertama diberi asid palmitik. Okey. Yang kedua asid olik. Yang ketiga asid stearik. Dan yang keempat asid linolik. Sama macam tadi juga, jika ada lebih daripada 1 jawapan, pelajar boleh pilih lebih daripada 1 jawapan lah. Kalau 2, boleh tik 2. So, kita tengok yang pertama, palmitik. Adakah dia asid lemak tepu atau tak tepu? Asid lemak tepu. Palmitik. Apa lagi satu asid lemak tepu? Olik ke, stearik ke, linolik ke?
Okey, asid olik, asid lemak tak tepu. Jadi, salah lah, tak boleh pilih lah. Okey, asid stearik, yes, dia asid lemak tepu. Manakala asid linolik, dia asid lemak tak tepu. Jadi, salah lah yang ni. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, soalan 3. Okey, minyak kelapa sawit terdiri daripada asid lemak tak tepu, iaitu macam tadi dia tanya asid lemak tepu kan. Sekarang dia tanya asid lemak tak tepu pula. Okey, pilihan jawapan saya rasa sama je. Cuma kalau tadi asid lemak tepu adalah palmitik dan stearik, jadi kali ni jawapan dia mestilah olik dan linolik. Okey, boleh Okey, dan okey, kita pergi soalan yang keempat. Okey, apa soalannya? Okey, apakah keistimewaan minyak sawit berbanding minyak-minyak yang lain seperti minyak bijan, minyak kacang dan minyak jagung? Ni kena recall balik sifat-sifat minyak sawit tu tadi. Lepas tu peratusan kandungan dalam minyak sawit, asid lemak tepu dengan tak tepu dia. Ingat lagi tak yang jadual perbandingan beberapa jenis minyak tadi tu? Okey, jadi nak jawab ni pada kena ingat. Peratusan asid lemak tepu dengan tak tepu dalam sawit ni, apa beza ataupun perbandingan antara minyak lain? Dalam penerangan tadi saya ada explain kan. Okey, jadi apa istimewanya minyak sawit ni adalah, minyak sawit mempunyai ciri yang istimewa berbanding minyak lain sebab minyak sawit mempunyai peratusan asid lemak tepu dan asid lemak tak tepu yang hampir seimbang. Nanti tengok balik jadual tu kan. Boleh tengok, boleh kira. Okey, jadi apa pentingnya keseimbangan ni antara asid lemak tepu dengan tak tepu? Penting dia sebab untuk jaga kesihatan kardiovaskular kita. Okey, jadi sistem kardiovaskular kita akan lebih sihat dan lebih kuat. Sebab asid lemak tepu dan tak tepu tu menyeimbang di antara satu sama lain. Jadi kurang risikolah untuk kolesterol yang tak bagus tu, sebab kolesterol yang baik tu dah cover yang tak baik tu. Okey? Okey. Baiklah pelajar, kita dah berada di akhir sesi untuk slot kali ini. Jadi saya harap pelajar-pelajar semua telah mendapat ilmu yang bermanfaat untuk sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk sebagai tanda sokongan, jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Okey, dan jangan lupa tekan butang loceng sebagai tanda sokongan kepada saya untuk menghasilkan lebih banyak video PDPC selepas ini. Okey, terima kasih.